lumrah lah. Kita hidup manusia ni, siapa yang berkahwin, dia akan berhadapan dengan masalah dalam rumah tangga. Sama ada orang tahu ataupun orang tak tahu. Bezanya kita masa tu adalah ustaz selebriti, so-called lah ustaz selebriti. Hakikat kita ni orang biasa je, bukan ustaz pun baru nak start kan. Selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minmat Podcast. Sembang Kopiah Terbang dikuasakan oleh Yayasan Mawadah dan Langkah Studio. Alhamdulillah. Mat, kat sana boleh tengok? Kat sini pun boleh tengok. Ada 3, Mi. 3 kamera kita. Kita bukan buat cak-caya. Kan, nak buat kena buat betul-betul. Betul-betul. Itqan. Lain macam. Lain macam. Okey, Mat, kita nak cerita dengan isu semasa kita. Baik. Benda ni tak adalah isu semasa sangat, tapi di-sharekan lebih kurang dalam 4,000 share. Masya Ada lebih kurang Allah. 5,000 like daripada Ustaz At-Turabi Daud. Ni abang pada Ustaz Syarizal At-Turabi. Betul. Dia kata jenazah seorang ketua gangster terurus molek, bahkan tatu yang penuh di belakangnya Allah. padam saat dijirus air serta-merta. Dijirus air kapal barus dan hilang serta-merta. Suatu yang mustahil pada adat, tapi tak mustahil apapun di sisi Allah apabila Allah menerima taubat hamba-Nya. Allahu Akbar. Sebenarnya dalam sirah memang banyak perkara-perkara yang luar daripada adat. Maksud luar pada adat ni tuan-tuan dan puan, maksudnya tiba-tiba jadi ustaz kan. Maksud luar pada adat ni maksudnya kebiasaan, benda tu tak masuk akal. Contoh macam Isra' Mi'raj lah. Betul. Benda tak masuk akal untuk pergi ke Palestin, untuk pergi Masjid Al-Aqsa dalam masa 1 malam. Macam tu juga yang Ustaz Syarizan bagi tahu ataupun Ustaz Daud At-Turabi bagi tahu. Bila mana ada lelaki gangster penuh dengan tatu, siram kapur barus, hilang tatu tadi. Masya Allah, tabarakallah. Macam pelik, tapi bila kita tengok komen, Mat, kebanyakannya macam mempercayai dan mengakui benda itu memang banyak kali berlaku. Maksudnya selalu kita tengok tanah kubur, orang yang jasadnya okey, bila nak masuk kat kubur keluar cacing lah apa semua. Tapi ini cerita orang jahat tiba-tiba jadi baik. So topik kita taubat. Taubat ke taubat? Satu taubat. Satu lagi topik kita adalah comeback is real. Comeback is real. After taubat. After taubat. Maksudnya macam tadilah. Orang yang ada tatu apa semua orang kutuk dia, hina dia. Okay. Tapi Masya Allah rupa-rupanya husnul khatimah. Wow. Tapi belum belum khatimah lagi ni. Ini belum khatimah lagi. Mungkin enggak patah balik kepada kejahatan, mungkin juga. Okey, kita persilakan Piu Abu. Assalamualaikum. Lain macam lama tak sebut Piu Abu tu. Aduh, 3 kamera nak tengok mana ni? Ya, mana-mana tak kisah. 3 kamera. Okey, sama Min, sebelum ni, jangan soalan dulu. Jadi tuan-tuan, inilah Piu yang merosakkan nama-nama Piu. Jadi gurau. Tolong cut Okey, sama ada boleh pakai Piu lagi ataupun tidak? Soalan pertama, Sebab kita dah pakai PU, orang kecam kita upgrade lah. Boleh panggil Tok Guru. berani. Jangan tak ada pakai Tok Guru lah. Boleh panggil Abu je lah. Panggil Abu Kita lah. lebih senang dikenali sebagai kalau kita buat program motivasi, budak-budak akan panggil Abang Abu. Abang Abu. Sebab Tapi masih penggunaan Piu Abu tu masih lagi ada tak kat social media ke, kenalan ke? biasanya reporter yang guna. Reporter Walaupun kita dah buat kenyataan, kita macam kalau boleh disebabkan kita tak nak disebabkan nama kita ni, disebabkan titik nila kan, rosak susu ni. Macam Amin susu, saya coklat. Disebabkan kita, so kita nak mengambil langkah, kalau boleh tak naklah PU tu sinonim dengan Abu. Tapi tak boleh buat apa. Ya, dia macam puris lah. Tukar nama macam Imam Muda Ashraf kan. Ni macam ni Rahmat Ihsan dia tak nak pakai Piu. Dia Rahmat Ihsan, siapa lagi? Haris Ismail, Ashraf Rizwan pun. Betul lah, dia tak nak pakai. Tapi macam mana pun perkara tu semua adalah sejarah hidup kami. Betul. Jadi dia tak boleh dibuang sejarah. Maksud saya masih lagi belum ada sejarah lah. Amin ni dia tunggang betul lah Piu. Sampai kiamat ni. Tapi orang okey. Maksudnya sekarang sekolah, saya pergi sekolah, terima kasih kepada pihak sekolah ataupun pihak jabatan kerajaan yang jemput kita. Kadang-kadang aku bergurau Min, kata, masih jemput Piu Rahmat walaupun banyak Piu masalah. Kata Ustaz, dia kata kita faham bukan semua bermasalah. Macam diorang enggak, kadang-kadang cikgu-cikgu, ada satu cikgu kena tangkap. Takkan kita nak Semua tutup, cikgu. takkan nak tutup sekolah. Okey, Piu bermasalah. Point dia sekarang ni masalah apa ni? Masalah apa? Saya cerita awal-awal lah. Aku kena serang kat Twitter masa awal-awal Abu buat kes. 2000 Ini cerita 5 tahun lepas. 2018 ke? 5 tahun lepas. 2018 kan? 18 lah, 18. Tak. 2018. 2000 tengah 2019. Tengah 2019. Okey. Baik, go. Okay, Dia attack. so 2019 Abu buat satu perkara yang meletup. Sebenarnya sebelum Abu dia adalah Dai Farhan masa tu. Dia macam domino effect. Dai Dia Farhan. tadi sebenarnya sebelum saya dululah. Awak Okay. dulu Correction. Pembetulan. Saya dulu. Pencetus lah.
Saya ke aku ni ke Ana. Oh. Okay, aku dulu sebenarnya. Lepas tu Bodak Farhan. Oh. Tapi sebenarnya dia macam ni, yang boleh menjadikan benda tu meletup sebab before tu kes Abang Alif Aziz. Ali Aziz. Oh, Before okay, dengan ni, dengan Kak Bella Istilah kan. Masa aku lupa lah. Maksudnya mula dengan Alif Aziz Kak Bella. Ya, betul. Lepas tu dulu kan adalah ustaz, seorang ustaz pun pernah ada masalah berkaitan dengan rumah tangga, personal dia kan. Tapi personal ustaz issue tu bukan PU lah. Dia bukan PU. Okay. Kita tak nak lah mention nama dia. Lepas tu senyap Alif Aziz. Okay. Tiba-tiba dia datang pula satu lembaga hitam. Kau hitam ke bu? Masa tu hati hitam. Masa tu lah. Masa tapi sikit je lah. Okay, lepas Abu? Abu Farhan. Lepas Abu Farhan. Lepas Farhan baru Faris. Imam Muda Faris. Betul Imam Muda Faris. Tapi Imam Muda Faris tu bagusnya dia isteri dia tak main medsos. Maksudnya dia maksudnya satu arus je. Maksudnya dia tak ada two ways kan. Macam aku ni, aku ada, yang ni ada, yang tu ada. So, maksudnya masa tu kau dengan bekas isteri masa tu berbalas-balas dan menjadikan headline untuk para wartawan. Korang lah pergi feeding kepada wartawan sebenarnya. Sebenarnya dia lebih kepada kejutan budaya. Kejutan budaya. Jarak sebab dia tak famous. Kita tak pernah berhadapan dengan wartawan. Okay, situasi ni menyebabkan kau kena attack. Okay, cerita dulu impact kisah ni, peristiwa yang berlaku ni pada kau. Oh, kat aku pula. Aku nak tanya soalan dengan dia tapi aku jawapan aku pula. Okey, baik. Masa tu bayangkan Abu, teruk tak teruk kami kena? Tak tahu lah kau Min. Aku isi minyak berhenti dekat isi minyak Shell, aku ingat lagi. Shell dekat area Coket. Aku isi minyak pergi bayar kat kaunter tau. Bayar kaunter, makcik tu dia cakap kat aku, "Piu, kenapa lah kamu cerai bini?" Bukan saya makcik. Dia dah tahu dia salah ni. Bukan saya makcik, itu kawan saya Piu Abu. Kawan awak, kenapa awak tak berdakwah dengan kawan awak? Dah kena. Kena walaupun aku dengan Abu ni taklah rapat sama. Kenal lah kawan. Jadi maksudnya begitu kat stesen minyak kena bambu. Orang kat belakang aku ada semua. Malu jadi lah. tak malu. Cuma nak kata suasana tu pun kejutan budaya. Betul. Aku tak malu bu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab bagi aku semua ini adalah lumrah. Betul. Semua orang perlu melalui jatuh naik dalam kehidupan. Bagi saya pula kan. Ya Min. Kalau kita ingat itu momentum 2018 pertengahan 2018 sampai 2019 tu momentum Piu Amin sedang melawan Sajat dan Safi. Ya, betul. Masa tu. Momentum kita pun berdepan dengan macam-macam lah. Kebetulan masa tu kisah-kisah LGBTQ tu tengah meletup disebabkan dan sebab Amin dengan Abu ni sinonim. Dia sebab nama tu kan. Sebab kita orang pernah satu pentas dalam separuh akhir. Jadi waktu tu kita tengah on track ni. Pop cantik, orang nampak kita tinggi-tinggi, kita boleh ubah-ubah. Sekali bila benda tu berlaku, kan takdir lah, ketentuan orang tu dah berlaku, dia jadi backfire balik pada kita. Jadi kita pun semua terpaksa senyap daripada isu-isu ni dan muncullah kumpulan-kumpulan macam umpamanya Caprice, 2-3 orang lain yang mula bantai balik kita. Dia kata, oh ustaz semua tak boleh pakai. Jadi so kita nak cerita kat sini lah. Satu soalan. Terus. Satu soalan Min. Untuk kau Abu. Silakan. Abu, macam mana boleh berlaku mula-mula tu Bu? Cuba cerita balik. Sebab mungkin dah 5 tahun orang pun lupa dah. Kau cerai ke macam mana? Cuba cerita sinopsis dia. Ingat balik lah sikit. Sikit je tak banyak sikit je. Sikit je benda-benda yang boleh diceritakan lah. Sebenarnya untuk disclaimer kita minta cerita bukan nak tahu aib ke apa, tapi untuk pedoman kita juga dari sudut macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Manusia semua ada masalah, kita nak selesaikan masalah dengan cara macam mana. So Abu nak cerita benda ni. Okey, tu kita nak buat disclaimer sikit. Okey, teruskan. Macam ni cerita dia. Aduh, buka lagu sedih sikit tak ada. Sebab dia lumrah lah. Kita hidup manusia ni, siapa yang berkahwin dia akan berhadapan dengan masalah dalam rumah tangga. Sama ada orang tahu ataupun orang tak tahu. Bezanya kita masa tu adalah ustaz selebriti. So-called lah ustaz selebriti. Hakikat kita ni orang biasa je. Bukan ustaz pun baru nak start kan. So bila kita dihimpit dengan masalah rumah tangga yang sebenarnya saya boleh kata macam iman tak kuat lah untuk kita defend rumah tangga tu sebaik mungkin. Tapi bila kita tergelincir pada landasan rumah tangga yang pada peringkat awal tu masa tu baru kahwin berapa bulan tak sampai beberapa bulan pun, 3 bulan kot. Tapi bila kita tergelincir, itu yang menjadi isu besar. Tapi sebenarnya yang menjadi isu tu hebat adalah bila
story dia ambil masa tu dekat Madinah. Bila story masa tu dalam tempoh masa tu dalam tempoh bekas isteri dan bekas suami masa tu. Bila dalam tempoh bekas isteri dan bekas suami, lepas tu bila kita update story macam seolah-olah bahagia. Masa tu dengan second wife bahagia. So macam masa tu isteri pertama ni dia jadi macam tak boleh jadi ni. Masa tu dia macam trigger lah. Aku dah tengah ni kan. Dia pun update. Dia update macam satu kenyataan lah, nak bagi tahu. Sebab bila orang tengok story tu kat Instagram aku, kat Instagram saya, dia macam orang tanya dia, ni Abu ni gini. So dia pun update. Dia update tu atas dasar macam nak buat declaration. Nak declaration macam okay kami dah gitu-gitu gini. So bila dah declare macam tu, adalah sebahagian daripada kawan-kawan dia yang macam mention. Dia mention semua PU kalau tak silap. Dia mention semua PU. Kemudian dia mention adalah page-page tertentu lah. Masa tu lah viral. Masa tu 21 April 2019. Dan masa tu berada di Tanah Haram. Maksudnya Bu, nak saya fahamkan sikit kronologi ni. Kau cerai dengan isteri pertama. Lepas 3 bulan tu kau kahwin dengan isteri kedua ke macam mana? Belum lagi kahwin. Tapi masa tu update, kita buat story masa tu. Masa tu buat story dekat Madinah. Macam dia ada dengan family dia apa semua. Waktu buat story, masa tu lah macam trigger. Isteri, bekas isteri? Ya, masa tu. So, maksudnya lepas daripada kau bercerai, kita macam isteri pertama dia, okay, Ain Afini dengan Hana Azra. Macam tu senang kita bagi nama terus kan. Jadi Ain pada waktu tu isteri pertama. Hana nombor 2. Nombor 3? Nombor 3 tolong off dia. Tak ada cukup lah. Jadi Ain cerai, Ain trigger disebabkan masa tu kau dengan Hana macam sedang tapi indah-indah lah. Tapi tak adalah indah pun. Dia macam update biasa lah. Update biasa. Macam kita tengah update macam ni kan. Tu benda tu yang menjembat. Tapi benda tu kalau daripada sudut common sense, ia mesti diakui salah. Tak patut lah. Maksudnya kau pada waktu tu bodoh lah. Bukan bodoh lah, kurang cerdik lah. Okay. Bodoh ni macam kejam sangat. Aku lagi raja. Baru naik view kan. Okey. Jadi dalam perjalanan tu kita tahu semuanya dah selesai. Semua dah selesai. Mana apa yang berlaku sebelum ni adalah satu pengalaman untuk Abu dan juga untuk semualah. Tapi kesan dia tu memang dalam dia masa saya ingat ya, masa tu saya viral 21 April. Saya balik 24. Memang saya punya flight 24 lah. 26, 27, 28, 29, 30 April 31 ke? Tak apalah. 30 tak kisahlah. Job masa tu lah, ceramah semua. Direct call. Cancel. So memang bagi kesan yang padan muka. Daripada kita punya periuk nasi tu, memang tapi kalau Tuhan tak takdirkan, kita bukan nak sandarkan pada agama, tapi hakikatnya itu takdir. Kalau Allah tak izin, tak uji, tak berikan musibah seperti itu, belum tentu saya akan ambil pengajaran. Dan saya belum tentu jadi Abu yang sekarang. Apa Abu yang sekarang? Apa pengajaran yang Abu nampak dalam kisah perjalanan hidup Abu? Ya, new version Abu ni apa sebenarnya? Sabar. Saya seorang yang panas baran. Sangat panas baran. Saya pernah dengar orang cakap Abu dulu memang kuat kocoh. Orang cerita dululah. Tak adalah. Tapi saya tak adalah bergaduh. Bukan bertumbuk. Maksudnya gocoh tu maksudnya trigger. Mudah trigger. Saya panas baran lah. Yang saya boleh cakap, saya seorang yang panas. Dan saya rasa kalau orang tengok saya punya karakter, muka pun orang akan cakap saya ni panas baran. Tapi disebabkan orang kata apa, situasi dan kisah tu, peristiwa tu menyebabkan kita jadi kuat. Sebab iyalah kita berhadapan dengan masa tu tak ada viral ustaz selebriti yang viral. Pergi airport, M-Star kejar. Tengah duduk kita bukan duduk dekat dalam dekat dalam flight baca Quran. Stewardess tegur. Tu famous aku kan. Kalah Piami tu. Stewardess tegur apa kata? Stewardess tegur apa? Tegur sedap baca Quran lah, macam tu habis Quran. Aku kena tegur stewardess tak cerita pun. Stewardess kata coffee or tea? Aku cakap tea. Ini tegur direct. Sebab aku cakap tegur juga tu. Okay. Gitu. Masa kita macam tu tunjuk barang macam Quran lah gitu. Lepas tu turun flight, ingat nak beli spek lah. Kita nak menyembunyikan identiti. Beli spek dekat KLIA masa tu beli. Dah tunjuk nak bayar ni. Nak bayar. Dia cakap macam mana ayat dia? Dia kata macam ni. Ustaz, dia kata macam tu. Awak kenal saya ke? Satu Malaysia kenal awak. Jam. Keluar je daripada airport tu, duduklah dekat satu
macam satu sudut dekat macam kan dekat airport kan macam bukan kerusi tau. Yang besi tu. So kita duduk kat situ sandar. Tiba-tiba kalau tahu tu media, kita elak Tapi datang soalan pertama dia tanya, ni PR Abu ke? Ya saya. Kami daripada M-Sound. Dia kejar sampai keluar. Tapi masa Abu lari masa tu? lari. Tapi masa jawab soalan tu, saya kira smooth lah. Masa cara jawab tu, kita jawab orang yang profesional lah. Rasa macam paling Rasa jawapan macam paling gempak dah. Ini game macam menti-menti ni. Rasa macam okey kan. Yang select dia satu je. Saya kena tanya ayah saya. Itu Kena tanya ayah tu, dia petik yang tu Itu kan bahan. Masa kau buat ni kau tak tanya ayah kau kan bahan. Betul, hebat media kan. Banyak-banyak satu tu dia ambil. Satu je tanya ayah. Aduh, memang sepatutnya kita tak boleh lah kan. Yelah, benda-benda personal ni, umur masa tu dah 20-an dan nak ada anak seorang, patutnya kita kena bertanggungjawab walaupun lah. kita tanya ayah, tapi jawapan macam tu kita kena elakkan lah. Okey, PU Abu dan wartawan. Berdosa ke tak wartawan kat PU Abu rasanya? Banyak tak dosa daripada PU Abu? Mana wartawan? Tengok kalau kita ambil Tak, perasaan Abu masa tu kurang hajar ke? Ada tak ataupun memang dia kerja dia? Macam mana Abu rasa? kita rasa lah macam, bukanlah nak kata dia ni berdosa, tapi perbuatan tu dia macam tapi kerja diorang kan. Tak, maksudnya diorang perlu minta maaf kat Abu ke macam mana? Abu rasa jahat lah Kalau masa tu. sebagai seorang mukmin dan muslim sejati, dia minta maaf dan dia kena bertaubat lah. Sebab saya rasa bukan 1-2 botol je, banyak masa tu. So memang banyak lah collection saya kat akhirat je tak ada. Cuma saya to be frank lah, untuk jadikan benda ni tidak jadi isu yang berantai pula. Saya rasa ketika itu Abu telah melakukan kesilapan dan diorang pun melakukan kerja mereka. Mungkin ada garis yang sangat halus di antara tu kat situ bahawa Abu berdosa ataupun diorang berdosa. So kejap dah habis. So saya rasa benda ni kalau kita boleh berlaku lebih berjiwa besar, Abu memaafkan mereka dan mereka pun meminta maaf. Tapi kalau tak dapat settle, andai kata wartawan dengan tegas kata tak, kami buat kerja kami, Abu pula kata tak, korang buat kerja melampau, contoh. So this unsettled thing we will bring back to Masya. Kita akan bawa ke Masya dan pada waktu tu akan ada perhitungan lah pada Allah. Dia sini tu lah. je. Tak, sebab saya tengok Abu kena hentam teruk. Kan pada komen, ruangan komen dan sebagainya. Baca. Patutnya support member masa tu. Saya support masa tu. Tapi Salah, ada gurau support je. satu, balas bantai pun banyak juga. Tak, dia macam ni lah. Macam panggil saya, macam diorang buat kerja diorang. Kita tak boleh nak marah sebab dunia. Tapi ada orang pun juga buat kerja, Bu. Ni nak backup kau pula ni. Ada orang buat kerja tapi melampau dalam kerja. Ada juga. Sengaja. Tapi sebab contohnya kita nak salahkan media pun tak boleh, tapi sebabkan apa yang diletakkan dalam headline tu pun memang apa yang kita sebut. Okey, kenapa berlaku benda ni di Mekah? Farhan kat Mekah, Abu pun kat Mekah. Sajat kat Mekah. So poin utama tu semua berlaku kat Mekah. Tu Allah cuci korang. Ya. Sebab yalah sebaik-baik tempat kan. Nak datang sana pun kena jadi sebaik-baik manusia. Maksudnya kenapa kat Mekah dia tak adalah saya nak cakap kebetulan masa tu Hana pun datang kat Mekah kebetulan kan. Ramai orang sangka macam this is plan, tak plan pun. Kebetulan saya kerja kat sana, dia pun datang kat sana dan kebetulan berlaku dekat sana. Saya rasa macam Kahwin kat sana? tu rahsia. Alhamdulillah lah kahwin. Dia dah rahsia, alhamdulillah, kelempang kat betul. Tak ada, aku tak tahu cerita sebenarnya. Aku tu. So kahwin lah, dah kahwin dah kan? Kahwin lah. Kahwin dah. Alhamdulillah. Lepas dah selesai, maksudnya bila dah selesai semua urusan kat sana, tapi bila nak sebut, tapi kita orang tak adalah macam tak adalah claim macam aura 19 ke percintaan depan khabar, tak adalah. Kau ajar tunjuk Da'i Farhan jemput datang ke podcast kami. Kita nak bagi tahu yang hak tetap hak, yang batil tetap Maksudnya batil. kita nak halalkan je lah masa tu. Yang dosa tetap dosa Okey, lah. kita perjalanan tu kita mungkin tak nak detail kat sini, mungkin itu hal peribadi. Cuma kita nak tahu dia selesai berapa tahun? Lepas daripada 21 April 2019. Selesai tu maksudnya apa? Maksudnya yalah, dua-dua duduk dah sekarang. Okey, terlompat tu. Okey. Biar aku refresh sebab Amin laju dia gelojoh. Okey, pertama. Ini bukan real comeback. Comeback serius. Selepas kau bercerai dengan isteri pertama, kahwin dengan isteri kedua, plot diteruskan. Berapa lama dengan isteri kedua dan apa jadi pada isteri pertama? Dipersilakan. Tak lama, lepas tu get back balik. So, isteri pertama get back balik pada kau. So, sekarang dua-dua isteri bersama dengan kau.
Oh, okey lah. Maklum lah, okey. Tak maklum, rakyat Malaysia tak tahu. Tak tahu. Kau tahu kan? Tak tahu, ramai lagi sampai Okey lah, sekarang. baguslah. Kita doakan yang terbaik lah kan. Nah, tapi prosesnya tak lama pun. Okey, Macam cerita balik. Widi dengan Hana. Okey, mula pada aku ceraikan kau. Okey, 1, Dah. 2, 3. Aku ceraikan kau. Tak, Widi dengan Hana. Widi dengan Hana get back balik dengan Ain. Ain, so dua-dua sekarang. Sebab Ain kan dalam tempoh edah masa tu. Okey, Dia tak soalan bersalin lagi. untuk kau juga Amin. Aku tak faham. Sekarang Hana, Okey, kau tak okey. faham ke cerita? Okey, kita teruskan. Hana dengan kau kan. Ain kena cerai kan. Ain isteri pertama kan. So sekarang Hana isteri kedua. Okey, sekarang Hana isteri kedua. Sekarang Ain masuk balik. Siapa isteri pertama? Sebab Hana dah isteri pertama. Kau ni. Aku lagi pening. So Ain get back balik. Ain yang Kita kedua. selesai tau. Dia tak pusing-pusing. Kat rumah gaduh nanti. Sorry. Tak ada. Okay. Maksudnya Ada term tu lah. Maksudnya dah selesai semua seronoknya Okay, kan. buat kenyataan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat bersanding pengantin baru. Okey, go teruskan. Tapi baru-baru ni media dah update lah. Kalau kau kena kan, dia ni punya punca tau. Dia ni suka. Tak, banyak dah kena ni. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang saya bersama dengan 2 orang isteri. Dah. Alhamdulillah. Maksudnya media pun kena viral kan, tularkan kenyataan Tak ni ada dah sebab baru-baru ni. tak masih tak sampai. Sebab kita satu masalah, minta maaf media. Saya backup awak tadi media, saya dah beritahu satu benda. Media suka viralkan benda negatif tapi jarang kembalikan virality ataupun ketularan itu kepada benda-benda positif. Tapi tak boleh. Sebab manusia based on perception. Dia atas saya lah sebenarnya. Maksudnya, saya lah orang yang sepatutnya bertanggungjawab di atas diri sendiri untuk membetulkan persepsi manusia. Ya, I tapi- have try lah, tapi payah. Tapi kena bantu. Dia nak tak nak memang sebenarnya saya kena buat satu gambar. Peluk Ini dulu. saya, ini Hana, ni Ain. Baru persepsi akan berubah. Saya tak buat. Berat punya. Tu Tak berat. adalah, bukan. Maksudnya Belum lagi. keadaan tak mengizinkan. Tak mengizinkan lagi lah. Oh. Tapi manis lah sekarang. Mana okey. Mana dah selesai lah semua. Selesai. Boleh bersama. Raya? Dia yang manis, kita yang pahit lah. Itulah. Raya macam mana? Raya okey lah. Raya gila-gila lah. Oh. Raya Okey lah. gila-gila lah. Tahun ni raya dekat sini Ain lah. Tahun depan raya. Kalau tahun ni raya puasa dengan Ain, raya korban dengan Hana. Yalah, tapi apa pun pesan kita lah, pesan abang lah kan. So dalam perkahwinan ni kita pun abang pun tak melalui lah Abang tak kehidupan boleh, tu abang kan. tak boleh. Tak melalui perkahwinan apa ni poligami kita kata kan. Ta'adud zaujat. Jadi bila berkahwin ni insya-Allah selagi mana kita penuhi hak kita penuhi tanggungjawab kita, jaga batin tu makna jaga perasaan antara kita kan. Maka yang perempuan bersama yang lelaki sama insya-Allah bahagia. Apa orang nak kata pun biarkan. Janji kita ada kemampuan. Dan kalau macam Abu pun sekarang dia struggle kerja di Madinah kan, duduk kat sana bawa balik hasil nafkah Balik 3 bulan sekali. kan untuk keperluan keluarga. Jadi insya-Allah maknanya orang tak ada cakap kau lah nak cari penyakit. Tak, itu ketentuan dan dia menerima ketentuan itu dengan jalan dan cara yang betul. Apapun semua orang perlu mengambil pengajaran, ambil ibrah. Jangan ada piu abu yang kedua, ketiga, keempat. Ada dah. Dah ada dah. Tapi sekarang kalau viral orang dah macam terlalu banyak benda yang viral, saya pun orang tak sempat catch up. Okey. Melibatkan asatizah lah. Melibatkan nama-nama pendakwa selebriti. Macam mana support daripada rakan-rakan? Kita nak tahu juga yang pada waktu tu Bila nak jujur ke nak Jujur. Jujur. Kita nak tahu macam apa support rakan-rakan Ataupun ataupun kawan-kawan pada waktu rakan-rakan tentang- ustaz ke, rakan-rakan luar ke, ataupun semua tinggalkan Abu masa tu. Tinggal lah. Tinggalkan Saya lebih kira tinggal lah. Masa tu saya boleh dikatakan terkontang-kanting juga. Takkan tak ada seorang piu punya approach. Abu left group WhatsApp ke macam mana? Tak kau, saya tak left. Just steady. Saya stay. Tapi Sekarang saya rasa- bukan left lah, tapi sebab banyak kali tukar nombor kan. So, nombor lama kau aku WhatsApp orang lain. Orang Orang lain lain balas. reply. So kata bukan Okey, bukan sambung nombor balik. piu Macam abu. mana support daripada kawan-kawan kena tinggal tadi? Okey, baik. Saya ingat yang antara terawal yang PM saya secara personal lah. Marah. Tak marah. Dia bagi support lah. Okey, good. Alan. Azhal. Oh, lama tak ingat lah pula. Sufian macam mana Sufian? Bukan kau rapat ke? Saya rapat dengan Piu Sufian. Piu Sufian antara orang yang Awal jugalah. yang lepas-lepas tu baru rasanya. Saya dengan Piu Sufian lepas daripada tu baru rapat apa semua. Dan dia antara orang yang macam saya ambil kira sebelum tu ada dah kot rasanya. Cuma dia antara orang yang macam bila dia bawa saya kan,
untuk ke depan. Sebab bila kita viral tu, kita memang terduduk habis. Dan dia macam bawa dengan nama, kalau pergi program orang panggil macam Abang Abu lah. So dia kan kenal kata Abang Abu. So daripada program tu lah kita cuba balik lah bina networking apa semua. Abu, saya lupa sebenarnya patut kita tanya pada awal lagi. At your lowest point, masa dalam keadaan kau yang paling critical, paling hina kan, pada waktu tu orang semua tinggalkan kau, apa yang membuatkan kau masih lagi bertahan ataupun masih lagi kuat? Pada waktu tu kalau orang yang tak ada iman dah ambil keputusan untuk bunuh diri barangkali. Mungkin. Betul lah, sebab saya sembang dengan orang pun, orang cakap, kita duduk dekat dalam lift masa dalam kat Mekah. Masa tu viral kan, 20 hari bulan, lebih kurang 20 hari bulan viral. 21 hari bulan tu duduk dekat dalam lift kat Mekah. Lepas tu bila kita tengah main handphone, tiba-tiba ada jemaah tegur, ni ustaz yang viral tu Kita buat, ya saya. Terus tekan mana-mana floor, keluar cepat-cepat. Nak bagi tahu memang masa tu kita punya maruah tu memang Dia robek habis lah. So bila kita berhadapan dengan ujian macam tu, kita tak boleh nak cakap, dia tak boleh kita jadi macam manusia yang kita tahu itu adalah kesilapan dan kita tak boleh nak sandarkan Allah tengah uji aku nak bla bla, tak boleh. Kita kena belajar untuk muhasabah diri ya. Ini memang bahagian aku, tapi nak memenuhi ruang muhasabah diri tu bukan satu tempoh yang hari ni diuji, dia ada ego dia. Nah, siapa-siapa diuji pun dia mesti akan ada ego dia macam, tak aku betul. Kenapa kau viralkan aku? Kenapa kau buat macam ni? Dia ada. Lebih kurang dalam, maksudnya denial syndrome tu ada. Ya, betul. Dah aku tak salah ni. Saya ingat masa saya temu bual dengan H Life. H Life. Dia yang dulu rambut kelabu tu siapa? Haze. Haze ni apa? Abang Haze ni masa tu. Apa tajuk cerita? Sembang viral. Bukan sembang viral. Tinker Studio. Tapi dia ada satu slot untuk hari raya. Masa tu yang dijemput saya, Lampek-Pek, Mantino. Saya pun salah satu episod dah masa tu. So dia cakap antara perkataan dia yang membuatkan saya terkesima dan rasa macam betul adalah dia kata maafkan diri sendiri kan. Jangan duk kita belajar untuk maafkan diri sendiri. Dan satu turning point yang saya nampak lah, kena muhasabah dirilah. Bila kita diuji dengan satu benda yang saya kira dia kesilapan kita, dan kita nampak macam orang yang seolah-olah macam kau aibkan aku, kau salah, aku betul tak boleh. Sampai bila-bila kita akan rasa macam kita orang yang betul. So then kena berhenti dekat point yang kita rasa ego kita sangat tinggi dan muhasabah lah. Ini kesilapan aku. So sebab tu lah bila dalam Widin kahwin dengan Hana, boleh rujuk dengan Ain. Ain. Maksud kat sini Amin, saya suka untuk kesimpulkan semua benda ni. Pertama, semua orang yang melakukan kesalahan kena sedar dia boleh bersalah. Ramai orang rasa dia tak bersalah. Ni salah orang lain. Bila kamu belajar untuk sedar bahawa kamu boleh bersalah, kamu akan pergi ke fasa seterusnya, belajar untuk memaafkan diri. Setelah kita belajar untuk memaafkan diri, barulah kita boleh bergerak ataupun move on. Perkataan maafkan diri itu sebenarnya besar. Sebab kita memang akan melalui banyak episod luka dan cala-cala lah hidup ni kan. Dan kalau kita asyik nak support manusia lain je, tak tentu orang lain boleh support kita. Tapi maafkan diri kita, so perjalanan kita akan dipermudah. Jiwa akan berperang lah. Jiwa akan berperang kan. Dia macam ada satu bisikan yang macam tak adil. Dia kalau macam kita tengok cerita kartun, macam ada keluarlah abu hitam, abu putih kan. Gaduh. Tapi aku dua-dua hitam je. Abu hitam tu putih dia macam struggle lah. Okey, dalam melalui proses tu kita nampak keluarga Abu pun support lah. Dan tentulah keluarga mesti support kita. Tapi keluarga yang perempuan, macam mana keluarga perempuan, keluarga mertua lah. Keluarga mertua A dan B. Mertua Hana dan mertua Ain senang. Mertua Hana alhamdulillah lah menerima baik. Even dalam menerima baik pun kita kena kata apa, kena tunjukkan bukti yang sebenar-benar lah. Okey. Dan dalam keluarga Ain mistake daripada Abu kan. Mistake daripada aku. So memang struggle lah untuk ambil hati balik dengan keluarga mertua Ain ni. Keluarga mertua ni Ain lah. Maksudnya keluarga Ain ni nak ambil hati ni ambil masa juga. Sampai sekarang masih sekarang alhamdulillah. Tapi bila peringkat awal tu macam-macam juga. Anak berapa orang bos? Kalau termasuk Ain, termasuk Hana 4 lah. Oh, 2-2 ke 3-1? 3-1. So Ain 1, Hana 3. 29 anak 4. Bayangkan 39. Yelah dia
Dia senang. Kilang 2. Kilang 2. Tapi kilang besar. Ekonomi tu tak apa. Allah akan buka rezeki. ada. Allah akan buka rezeki insya-Allah. Ni lepas podcast ni kita harap nama Abu bersih, Abu boleh pergi balik ceramah kan. Sebab saya percaya program jadi duta ke apa. Saya percaya Abu, sekolah kalau Duta protein badan. Saya percaya Abu, kalau usul nama Abu untuk pergi sekolah, saya kadang-kadang tak dapat pergi sesemua. Macam sekarang ni pun sesemua kan. Yang ni kita kata minta maaf pihak penganjur, boleh tak saya cari ganti lain. Kita pun open lah untuk ustaz lain masuk. Kalau nama Abu kita hantar, reject. Semua orang reject. Sebab apa? Kata kononnya Abu ni tak bertanggungjawab. Jadi sebab itulah saya memilih untuk kerja di Haramain. Jadi saya rasa tuan-tuan perempuan dah lama lah. Dah lama. Tuan-tuan perempuan dah 5 tahun. Abu, Hana dan Aim pun dah get back. Saya rasa kita kena beri peluang kedua. Nyanyikan lagu peluang kedua. Peluang kedua. Bukan. Itu lagu Kai Bahar dengan ni lah. Oh, Kai Bahar. Peluang kedua je lah. Bukan Kai Bahar. Bukanlah Nabila Razali. Dia apa pun tak tahu. Dia baru dengar tadi. Sebab tadi tak silap ada macam PA Kai Bahar dia lalu kat sini. Nabila Razali punya lagu aku tak tahu. Okay. Baiknya lagu yang Sid, Yanzin. Kita orang memang akan minta semua guest kami nyanyi tau. Kau jangan tak nyanyi. Tak ada, kita boleh payung insya-Allah. Yelah, jatuh bangun ni bukan senang tau kan. Tapi Abu bila masuk PU tu separuh akhir kita berduet dua. Patut tersingkir. Kan? Tersingkir tapi di separuh akhir lah. Okey ya. Yang tersingkir separuh akhir pun tak pakai PU. yang tak masuk top 10 sampai sekarang pakai PU lagi. Betul. Yang tersingkir minggu kedua pertama sampai sekarang pakai nama PU. Apa pandangan? Ada lagu rock. Tak ada, itu sekadar gelaran lah. Cuma saya nak bagi ambil Amin punya point tu, satu soalan PU. Untuk Abu, adakah title PU ni Abu rasa menjahanamkan PU, minta maaf, menjahanamkan diri Abu disebabkan Abu dapat PU ni jadi populariti melampau, maka tergelincir? Ada orang cakap dia gitu. Dia bukan populariti lah, dia satu stigma, macam satu persepsi kan. PU je ustaz, PU je macam alim, kitab 4 mazhab apa semua. Memang kita bila, sebab itulah kita kalau boleh nak ketengahkan kepada orang, PU ni dia bukan orang yang alim, faqih, tapi dia lebih kepada sebarkan. Betul. Kalau orang tanya jawab je, kat situ ada khilaf ulama. Kat situ ada khilaf ulama. Itu je jawapan dia. Baru nampak macam bijak. Sebahagian ulama berpendapat. Sebahagian ulama itu je jawapan dia. Dia janganlah harus, haram tak. Ambil jawapan play walaupun tak ada. Itu yang rosak agama tu. Itu rosak agama dia korang dua ni. Okey. Jadi maksudnya yang rosak agama banyak ustaz-ustaz TikTok. TikTok. Yang baru ni pasal hukum puasa Ashura. Makruh. Apalah makruh. Bukan kau MS ni kau dekat sikit. Itu ya. Ini boleh jemput dia. Boleh jemput. Tapi aku risau dia keluar belebam mata dia. Okey Abu. Mungkin nasihat Abu kepada adik-adik yang macam TikTok ni, adik-adik yang baru nak jadi rasai populariti. Sebab populariti ni bagi saya adalah benda yang sangat candu, benda yang sangat benda yang membuatkan orang mabuk. Betul. Dan bila dia mabuk, dia rasa dia betul, dia rasa dia alim faqih, menyebabkan dia tak boleh dibetulkan. Jadi mungkin Abu boleh nasihatkan adik yang mungkin baru nak dunia populariti ni, rupa-rupanya tidak indah seperti yang dikhabar. Betul. Macam bila sebut pasal populariti ni, saya pecahkan kepada dua benda lah. Populariti satu hal, title sebagai seorang ustaz satu hal. Bila sebut pasal populariti ni, pesanan saya kepada influencer, TikTokers famous, Instagram famous, yang ada followers yang ramai, jangan tenggelam dek populariti yang ada. Baik. Kan sebab kalau kita kira kebenaran tu bersandarkan populariti, Firaun lebih popular daripada Musa kan ketika itu. Kan Qarun, banyak lagi peristiwa-peristiwa ketika zaman Nabi yang terdahulu yang menggambarkan popularity is nothing sebenarnya. Kebenaran itu tertegak kepada fakta dan dalil. Dia bukan tertegak kepada popularity. Dan janganlah memandai-mandai mengeluarkan hukum. Janganlah berkata sesuatu yang bukan bahagian dan bidang kita. Serahkan kepada orang lain. Dan kalau kita tengok sejarah Imam Bukhari, cerita boleh. Sejarah Imam Bukhari sanggup mengembara semata-mata nak mensahihkan satu hadis. Tapi kita tengok TikTokers famous hari ni, jawab soalan pun boleh macam tu ya, haram halal lah kan. Ya. Jadi, tapi cuma rasa macam salah bukan Imam Bukhari tu, Imam Syafi'i tu. Imam Bukhari pun berjalan. Saja. Tak bagi dia risau. Aku saja. Sebab aku tengok dia macam baik betul.
Tak, itu asas lah. Itu asas sebenarnya. Dia bukan ustaz je kena cakap macam tu. Betul. Semua Semua kena ada orang. kefahaman macam tu. Even though sekalipun ustaz-ustaz jangan cakap pasal bidang perundangan kalau kita bukan ahli dalam bidang ahli perundangan. Itu je. perundangan. Jadi kita pakai semua rule ini, undang-undang ini kepada mereka kalau tak tahu, tak kuasai, zip mulut. Zip mulut. Lepas tu yang keduanya, jangan sewenang-wenangnya macam kalau okeylah kalau orang dah memanggil kita dengan title ustaz, peganglah dia dengan tanggungjawab. Tanggungjawab betul. Kan pamerkan dia dengan kalau nak bagi jawapan yang menggambarkan ustaz, akhlak pun menggambarkan akhlak sebagai seorang ustaz. Kan sebab kita tengok sekarang nama TikTok pun ustaz tidur lah, ustaz terlentang lah, ustaz macam-macam, ustaz ruqyah lah, macam-macam lah. Tapi kadang-kadang akhlak tidak menggambarkan seperti mana dia punya. Abu ada TikTok lah. Tapi tak aktif janganlah gitu. Kita tengok lah. Kita nak minta untuk followers kita. Tak payah. Boleh follow lah. Tak payah. Apa TikTok. Abu Sofian Mokhtar. Ya betul. Follow lah Abu Sufyan Muhtar walaupun tak aktif. Follow. Kita bukan tak nak aktif media sosial ni, tapi bila kita aktif kat Indonesia dia akan jadi pemerhatian. Perhatian betul. Maksudnya kalau boleh elak spotlight tu elaklah spotlight. Elaklah spotlight. Sebab bila kita ada spotlight, maksudnya ada lampu limpah, makin nampak kita punya baju yang terkoyak. Elok-elok kalau gelap tak nampak sangat kan. Jadi aib kita lebih mudah Itu terdedah. terkoyak zaman sekarang, benang tercarik pun nampak. Nampak betul. Betul. Jadi adik-adik sekalian, mungkin sebagai iktibar, kalau boleh populariti ni biar Allah yang bagi pada kita bila Allah nak bagi. Betul. Bukan kita yang cari. Sebab apa? Sebab takut tak tertanggung. Contoh yang paling baik adalah saya boleh sebut Ustaz Azhar Idrus dengan Ustaz Wadi Anwar. Diorang tak cari pun populariti. Tapi bila Allah nak bagi, Allah balik angkat. Dan kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang rasa kalau boleh nak patah balik. Antaranya Ustaz Abdul Somad. Dalam satu ceramah dia kata, kalaulah boleh aku minta sesuatu, aku nak popular tapi tak nak popular sangat. Dia kata, aku ada seorang kawan ataupun beberapa ustaz, dia sebut nama ustaz-ustaz kawan-kawan dia, popular tapi tak popular sangat macam dia. Aku nak kalau boleh macam tu je, popular tapi tak popular sangat. Sebab apa? Kawan aku ni kalau duduk atas meja, orang nak ambil gambar aku, dia masih lagi boleh makan. Maksudnya masih boleh makan. Aku nak makan pun tak sempat. Maksudnya adik-adik doa pada Allah, kalau baik popular untuk aku, maka ya Allah bagilah pada aku dengan kadar dia. Kalau tak baik tinggalkan ataupun Tapi ya Allah. okey lah. Dia hilangkan. macam ni lah kan. Macam kita makan tom yum tadi, okey lah. Kan akak tom yum tadi pun tegur kita baik-baik. Kenal. Oh, kenal. Tapi tak adalah macam tengah makan tu kacau kita. Tak ada lah. Tapi dia cakap pasal itu pun dah best lah. Tegur menegur ni best tau sebenarnya. Kalau macam dia tegur Amin ke tegur Rahmat, okey tau. Tapi bila orang tegur saya ni, saya tak rasa macam satu penghargaan sebenarnya. Tak ada dah. Tak, sebab orang kenal Pio Abu ni Mesti buruk. Bukan orang, mesti orang buruk. kenal Piu Abu tu daripada kisah Piu lagi. Sebab Tapi lebih terkenal selepas itu biasa, itu selepas biasa. isu Kita haraplah lepas podcast ni Itu nama antara Abu siri elok. pengenalan yang ada. Kan? Amin. Itu antara siri pengenalan yang ada. Tapi orang tahu Piu Abu bermula daripada program Pencetus Rumah. Aku rasa Bu, ni pendapat peribadi aku lah. Kau kena banyakkan lagi engagement kau dengan masyarakat, menunjukkan sisi positif kau. Aku faham kau tengah bersuluk, berkhuluk, bersendiri dekat. Tapi kena keluar. Dekat kau kena Betul, keluar. kena keluar. engage. Konten. Buat je Jangan program. buat konten. Maksud aku tu engage. Tak perlu pun angkat kamera. Percayalah Bu. Sekecil kebaikan kau buat, dia akan jadi domino effect. Jangan okay. Sebelum pergi jauh. Aha. Ni tadi korang tanya saya kan. Ya. Masa saya viral, apa perasaan? Oh, Bu. Tak Dia tahu tak tanya balik, apa Bu. yang kita buat. Cerita Mat. Kau dululah ke aku. Ceritalah Mat. Saya apa Bu, yang kita masa buat. awak punya meletup tu Bu, saya kena damage control. Damage control. Saya sampai macam buat war room lah. War room maksudnya panggil beberapa orang PU, kena fikir macam mana nak selesaikan masalah ni. Kita cuba nak contact you Bu. Kita cuba masa tu untuk apa? Untuk buat press conference. Sehingga kan kes PU Abu, kes Daim Farhan mewujudkan satu kolasi namanya Pendamai. Pendamai ni sekatan untuk persatuan Pendakwah alumni Alumni media. Pendamai. Sebab apa nak kata kalau ada isu lepas ni kita kena keluar statement. Sebab dia macam banyak masa tu lepas PU Abu. Daim Farhan yang terbaru, moga-moga kuat, moga-moga ada kebaikan yang penutup kebaikan lah. Kita tak tahu siapa betul mangsa ataupun yang tertuduh. Contoh PU Azman sekarang. Kes-kes ni akan betul. Dan tak tahu mungkin lepas ni PU Amin. Na'udzubillah min zalik. Saya pun na'udzubillah min zalik. Tapi kita tahu apa benda yang berlaku. Tentang kadang-kadang bukan salah kita. Tapi wujud war room untuk selesaikan masalah. Dan saya terus terang pada Abu, pada waktu tu isteri Abu yang Ain dekat saya, dia keluar statement pasal dia mengandung lah apa semua kan. Saya retweet balik. Saya cerita pasal kesalahan Abu pada waktu itu adalah bukan masalah menceraikan.
Tetapi bukan salah pada hukum, tapi bersalah pada segi moral. Common sense. Common sense. Bagaimana seorang lelaki boleh menceraikan isteri dalam keadaan sedang terkontang-kanting, lemah longlai, yang Allah kata wahnan ala wahnin tu, lemah dalam keadaan lemah, tiba-tiba tinggalkan boleh pergi berfoya-foya pada waktu. Seolah-olah gitulah dengan Hana pada waktu tu. Minta maaf, saya nak kata itu hari keluar statement, barulah ada orang komen. Oh, maksudnya okey lah, dia juga PU yang ada rational, PU ada baik. Sampaikan header Twitter saya masa tu, PU Rahmat bukan PU Abu saja. Sebab nak bagi tahu pada orang bahawa jangan marah PU Syahul. PU Syahul ni tok guru pondok ni. Jangan marah PU Salman. Dia ni pada waktu tu adalah kitab berkerap. Diorang pun kena hujatan dan hujahan. Ni cerita pada waktu tu, Bu. Alhamdulillah Abu pun dah buktikan dia comeback. Amin. Tapi masa tu kita memang buat satu collection, kita duduk bincang macam mana cara untuk kita berdamai dengan media. Dan dapatkan maklumat yang baik supaya tak nak nampak terlampau dahsyat situasi ni. Tapi waktu tu sebenarnya Abu kena ingat, kita semua, walaupun tak semua, tapi semua masa tu cuba nak memberikan orang kata support moral lah kepada Abu dan juga keluarga. Dan alhamdulillah sekarang semua okey. Kan? Jadi alhamdulillah. So, okey, itulah cerita-ceritanya tentang macam mana untuk kita kembali kuat setelah kita melalui kehidupan kita. Alhamdulillah. Mat, kata-kata akhir, Mat. Aku pula bagi Abu lah guys itu. Abu, kata-kata akhir, Bu. Patutnya pesan. Kamera mana? Kamera ni? Kamera Mana kamera? Random lah. Random dan secara umumnya bila cerita bab rumah tangga, masa saya cakap awal tadi, semua orang diuji. Mungkin Rahmat nanti bila dah melalui bahtera rumah tangga, Rahmat pun akan diuji dan mungkin Rahmat masa tu akan PM saya. Abu apa tips? Ya. Kita tak tahu kan. Tapi nak bagi tahu, bila sebut tentang rumah tangga, semua orang akan diuji. Cuma yang saya boleh nampak, sebaik-baik orang yang diuji adalah orang yang menganggap ujian itu adalah satu jentikan daripada Tuhan. Itulah sebaik-baik manusia yang diuji. Tapi kalau bila dia dijentik oleh Tuhan, dia menyangka Tuhan sedang menyakitkan dia kerana nak buat dia jatuh dan terduduk, itu adalah satu kenyataan yang salah. Kita kena banyak bersangka baik dengan Tuhan, dan saya percaya dan pasti kalau kita banyak bersangka baik dengan Tuhan, Tuhan akan bagi based on apa yang kita sangkakan. Kan saya melalui fasa sampai sekarang pun, even last year pun masih ada lagi isu yang terpalit dengan diri saya kan. Yelah, bila kita bermain dengan perempuan, dan isteri saya ni pula ada media sosial, yang bila main dengan emosi, so kadang-kadang apa yang dimuat naik di dalam media sosial tu, so dia akan diambil kira oleh masyarakat dan netizen. Jadi sampai sekarang saya melalui satu fasa yang aku kena kuat. Kalau aku tak kuat, siapa lagi yang boleh bagi aku kekuatan? Jadi itulah buku sejarah PU Abu. Mungkin baru masuk bab ketiga, bab keempat. Banyak lagi bab ke hadapan. Kita harap anak-anak Abu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, insyaAllah. Jangan Google bapak dia. Jangan Google. Kalau mereka Google pun, cakap kat diorang jumpa dengan Uncle Amin dengan Uncle Rahmat untuk dapat cerita-cerita yang menarik. Baik. Dan podcast ini juga akan menjadi sejarah hidup Abu. Anak-anak dia mungkin akan tengok 10-20 tahun akan datang. Moga-moga mereka melihat ada kebaikan dan juga sinar daripada PU Abu. Jadi Abu, terima kasih banyak datang. Sama. Terima kasih kerana menjemput. Tak ada. Terima kasih cameraman. Apa pun, tadi Abang Hiz punya ayat tu betul. Belajar mengaku kesalahan, belajar memaafkan diri, dan saya tambah nasihat daripada Prof. Hardina Siraj, belajar berdamai dengan takdir. Baik, lemak manis alah amboi santan kelapa alah amboi mananya manis alah amboi anak siapa. Walau jumpa lagi. Ada lagi satu lagu Sejati. Jumpa lagi. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe Langkah Studio untuk tonton semua episod-episod Minmat Podcast. Dikuasakan Yasa Muadah dan Langkah Studio. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bangkok yang terbang. Waalaikumsalam.